saya mulakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Waalaikumsalam cikgu. Selamat petang cikgu. Semangatnya. Ini yang cikgu suka. Bila awak bersemangat, cikgu akan lebih bersemangat untuk mengajar awak pada hari ini. Semua sihat? Sehat cikgu. Ya, Alhamdulillah. Cikgu nak dari awal sampai habis PPP nanti awak teruskan bersemangat sebab bila kita bersemangat menuntut ilmu ni, maksudnya kita sedang berjuang. Sebab menuntut ilmu ni merupakan kewajipan bagi semua manusia. Jadi seperti biasa, sebelum cikgu nak mulakan pembelajaran kita, cikgu nak awak tengok sekeliling awak, terjaga ke tak kebersihan awak? Ada ke tak sampah? Adakah awak bersedia untuk belajar hari ini? Tengok dulu sekeliling awak. Okey ke tak okey? Okey. Bersih cikgu, dah Bersih okey. cikgu. Bersih itu, kebersihan itu merupakan separuh daripada iman. Saya nampak semua hadir hari ini. Jadi saya nak semak sama ada awak bersama saya ataupun tidak. Nazura, ada tak? Saya. Okay, Atira. Saya cikgu. Okay, Jessica. Saya cikgu. Dilvin. Saya cikgu. Fatin. Saya ada cikgu. Okey, bagus. Jadi sebelum memulakan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membaca doa mengikut kepercayaan agama masing-masing. Jom. Semua dah baca doa? Okey, belum lagi. Sudah cikgu. Okey, saya tunggu kalau dah bagi tahu ya. Saya sudah cikgu. Okey, Sudah cikgu. Okey. Sebelum kelas tadi, cikgu dah pesan. Saya nak awak sediakan buku latihan dan pen. Awak dah sediakan ke belum? Dah. Sudah Cikgu. Dah. Okey. Sekarang ni awak kena duduk dalam keadaan yang bersedia sebab cikgu nak mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Yalah, cikgu akan tayangkan kepada awak 4 gambar dan 4 perkataan. Jadi, bila awak nampak slide tu nanti, saya nak awak sebut apa-apa yang awak nampak. Boleh? Boleh cikgu? Boleh Okey. cikgu. Boleh cikgu. Sekejap. Kalau awak nampak perkataan tu, awak baca perkataan tu. Kalau awak nampak gambar tu, awak sebut. Itu gambar apa? Faham tak? Faham cikgu. Faham cikgu. Faham cikgu. Slide saya nampak tak? Nampak jelas cikgu. Okey. Sekejap ya. Okey, saya mulakan dengan perkataan yang pertama. Perkataan apa ni? Baju-baju. Baju-baju. Okey, seterusnya perkataan. Taman. Taman. Okey. Yang ketiga perkataan. Pepohon. Pohon. Okey, perkataan yang terakhir perkataan. Bukit. Bukit. Okey, sekarang ni gambar pula. Ini gambar apa? Bunga. 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 Ya, betul. Lagi, ini gambar apa? Bunga-bunga. Buku-buku. Buku. Buku. Okey, betul. Lagi ni gambar apa? Bag-bag. Bag. Backpack. Okey, betul. Gambar terakhir ni gambar apa? Sayur. Sayuran. mayur. Ya, betul. Sayur-sayuran. Betul. Sayur mayur pun betul. Okey. Cuba awak teka apakah topik pembelajaran kita pada hari ini? Kata ganda cikgu. Kata ganda. Fatin kata kata ganda. Jilbin kata kata ganda. Yang lain rasa awak rasa kita belajar apa hari ni? Kata ganda. Awak yakin ke kata ganda? Saya yakin cikgu. Okey, Yakin, betul. cikgu. Hari ini cikgu akan ajar kata ganda. Okey. Awak ingat tak sebelum ni cikgu pernah ajar
kata ganda. Ingat tak? Awak ingat tak sebelum ni cikgu pernah agak kata ganda? Tak ingat? Saya ingat. Ingat. Bukan cikgu je yang ajar. Masa awak sekolah rendah dulu pun pernah awak belajar. Masa awak tingkatan 1 pun awak ada belajar kata ganda. Okey. Bila cikgu sebut perkataan kata ganda, apa yang awak dapat gambarkan? Apa yang awak fikir tentang kata ganda? Ada siapa-siapa yang boleh kongsikan? Maksudnya apa pengetahuan awak tentang kata ganda? Apa-apa sahaja yang awak tahu? Jenis-jenis kata ganda. Okay, jenis-jenis kata ganda. Okay, yang awak tahu apa? Kata ganda penuh, kata ganda semu, Okay. kata ganda separa dan kata ganda berentak. Okay, betul. Yang lain? Tahu tak pasal kata ganda? Mempunyai tanda sempang kecuali kata ganda berimbuhan awalan. Awalan. Contohnya? Contohnya pepohon. Oh, yang itu dah dikategorikan sebagai kata ganda separa. Kalau yang berimbuhan itu penuh. Tak sama ya. Okey, yang lain ada tak yang nak kongsikan lagi pengetahuan tentang kata ganda? Kalau yang berimbuhan, saya tahu ada 4 cikgu. Okey, apa yang awak tahu Hakim? Awalan, Ya. akhiran, Ya. apikan, Ya. sisipan cikgu. Okey, betul. Okey. Hari ni kita akan belajar kata ganda. Ada 2 objektif pembelajaran yang cikgu nak capai hari ini. Yang pertama, mendengar untuk mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 kata ganda yang terdapat dalam bahan yang disajikan dengan tepat secara individu. Maksudnya, nanti cikgu akan tayangkan awak sebuah video, jadi awak kena kenal pasti sekurang-kurangnya 3 kata ganda. Kalau awak jumpa lebih, awak tu bija seberapa banyak yang awak jumpa. Okey. Faham tak setakat ni? Faham cikgu. Faham cikgu? Objektif yang kedua yang cikgu nak capai hari ini ialah membina sekurang-kurangnya 1 ayat lengkap menggunakan kata ganda yang diperoleh dengan betul secara individu. Maksudnya, daripada perkataan yang awak peroleh daripada video nanti, awak akan pilih 1 sahaja ayat untuk awak bina dan awak akan bentangkan kepada saya nanti. Faham tak? Faham cikgu? Faham cikgu. Okey. Kata ganda pun awak dah tahu dah kan tadi. Awak kata ada 4 jenis imbuhan, awak kata ada tanda sempang. Okey. Sekarang ni kita akan mendalami lagi tentang kata ganda. Okey. Ada tak siapa-siapa nak baca definisi kata ganda ni? Saya cikgu. Siapa yang mula-mula tadi Tak apa cikgu, bagilah Nazura. Okey, Nazura. Baca Nazura. Definisi kata ganda. Kata ganda ialah bentuk kata yang dihasilkan dengan menggandakan atau mengulangi kata dasar, sama ada kata tersebut diulang keseluruhannya atau pada bahagian-bahagian tertentu dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. Ada tak perkataan di sini yang awak tak faham maksudnya? Ada ke tak? Kalau ada, awak bagi tahu dan saya akan bagi tahu awak maksud kataan tersebut. Ada ke tak? Semua jelas? Jelas Cikgu. Jelas cikgu. Jelas. Untuk maklumat awak ya, bentuk kata dalam bahasa Melayu ada 4, iaitu kata tunggal, kata terbitan, kata majmuk dan kata ganda. Tapi hari ini kita akan fokus dengan kata ganda sahaja. Baiklah, memandangkan awak sudah jelas mengenai definisi kata ganda, jadi saya akan teruskan dengan ciri-ciri kata ganda. Macam mana awak nak tahu perkataan kata ganda? Kita kena rujuk ciri-ciri ni. Okey, yang pertama memakai tanda sempang. Contohnya ada yang saya dah kurungkan tu, itulah tanda sempang yang saya maksudkan, kecuali kata ganda separa. Tapi tidak semua kata ganda separa tidak menggunakan tanda sempang. Ada yang perlu, ada yang tidak.
Baiklah. Ciri yang kedua, pengulangan vokal. Contohnya perkataan dina-dina. Okey, awak nampak di sini pengulangan vokal apa yang diulang dalam perkataan ini? Dina-dina ni. Dina-dina ni perkataan apa? I dengan A. I dengan A. Okey, bagus. Ciri yang ketiga ialah pengulangan konsonan. Cucu cicit. Konsonan apa yang diulang? C dengan C T. sahaja. Saya maaf ya, saya terletak putih. C sahaja sebenarnya. Okey. Yang keempat, sebutan dipendekkan pada awal perkataan. Maksudnya perkataan kura-kura tu kita pendekkan dia jadi kekura. Faham tak? C, cikgu. Ya, Tin. Sekarang ni kita sudah pergi ke ciri-ciri yang keempat. Okey. Ciri-ciri yang kelima, penggunaan imbuhan. Okey, macam yang Fatin bagi tahu tadi, imbuhan ada 4, iaitu awalan, akhiran, apitan dan sisipan. Baiklah, contoh yang pertama tu perkataan berangan-rangan. Kata dasarnya ialah apa? Angan-angan. Angan. Imbuhan awalannya apa? Berawal. Perkataan yang kedua, mati-matian. Kata dasarnya ialah Mati-mati. Mati. mati. Bila digandakan jadi apa? Mati-matian. Matian. Kita letak imbuhan apa? An. Okey. Seterusnya perkataan yang ketiga, berlari-larian. Kata dasarnya ialah lari. Kita letakkan imbuhan awalan dan akhiran. Okey, seterusnya perkataan cemari. Kataan dasarnya ialah jari. Bila kita nak gandakannya, kita sisipkan dengan meletakkan em. Awak ingat tak sisipan tu ada apa lagi selain daripada em ni? Ingat tak? Kalau awak tak ingat, L. E-L. ya betul. EL. Ada EL lagi. Ni dah EM. Lepas tu tadi dia kata ada EL lagi. Okey, awak tengok. Cikgu bagi awak tips ya. Kalau awak nak ingat sisipan ni, awak ingat je M, men, lerem. Cuba awak sebut. M. Sebut. M, M. men, Me. lerem. Maksudnya ada EL, ada EM. Okey. Ciri-ciri yang seterusnya ialah berirama atau berentak. Contohnya perkataan apa? Ini perkataan apa? Ya, perkataan perduai. Maksudnya dia bukanlah pengulangan vokal, bukanlah pengulangan konsonan. Ianya berirama atau berentak. Baiklah, setakat ni ada soalan? Tiada, cikgu. Tak ada, cikgu. Okey. Saya teruskan dengan jenis kata ganda. Baiklah. Saya tak nak awak keliru ya. Sebab kalau awak Google ataupun awak baca buku, awak akan jumpa banyak jenis kata ganda. Ada pendapat yang kata 3, ada yang kata 4, ada yang kata 5 dan ada yang kata 6. Jadi bagi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu merujuk Dewan Bahasa dan Pustaka. Ada 3 jenis kata ganda dalam bahasa Melayu. Iaitu yang pertama, kata ganda penuh. Yang kedua, kata ganda separa. Dan yang ketiga, kata ganda berentak atau berirama. Kita pergi jenis yang pertama iaitu kata ganda penuh. Okay, siapa nak baca definisi ni? Ada tak Saya, yang nak baca? cikgu. Okey, silakan. Penggandaan seluruh kata dasar jenis kata nama tanpa sebarang perubahan bentuk. Okay. Contoh kata Faham tak maksudnya? faham, cikgu. Okey, faham ya? Okey. So, terima kasih Jessica. Okey. Kata dasar
buku. Bila kita nak gandakannya jadi buku-buku. Awak tak perlu nak ubah. Awak ambil je perkataan tu, awak gandakannya. Bila ada 4 huruf, bila awak gandakan jadi 8 huruf. Dan jangan lupa letak tanda tanda apa? Sempang. Tanda sempang. Cikgu dah letak contoh ayat di sini. Siapa nak baca? Saya cikgu. Okey Atira, silakan. Buku-buku di perpustakaan itu tersusun rapi. Mana kata ganda penuh di sini? Buku-buku. Okey, buku-buku, betul. Terima kasih Atira. Okey. Dalam kata ganda penuh ni, awak boleh gandakan kata dasar. Okey, contohnya perkataan buku-buku. Buku-buku tu merupakan kata nama. Awak pun boleh gandakan kata kerja. Contohnya ajak-ajak. Awak juga boleh gandakan kata adjektif. Tinggi-tinggi. Kata keterangan pun boleh. Contohnya awal-awal. Okey. Kata ganda berimbuhan pun ada. Asalnya kata ketua ni, kata dasarnya ialah tua. Bila awak letak imbuhan awalan, dia jadi ketua. Seterusnya, untuk imbuhan akhiran pula, kata dasar bagi amalan-amalan ini ialah amal. Jadi bila awak letak imbuhan akhiran, dia jadi amalan-amalan. Okey, seterusnya, kata ganda berimbuhan bagi imbuhan artikan. Kata dasar bagi perkataan permainan-permainan ialah main. Bila awak letakkan apitan iaitu per dan an, jadilah kata ganda permainan-permainan. Seterusnya, imbuhan sisipan. Seperti yang cikgu bagi tahu tadi, ada em, el dan sebagainya. Daripada kata dasar jari, awak sisipkan jadi jari jemari. Setakat ni ada soalan? Ya ada cikgu. Ada cikgu. Tiada cikgu. Okey, tak ada. Kalau tak ada, cikgu nak tanya awak. Cikgu nak tanya siapa? Atira. Atira lagi. Cikgu nak awak nyatakan satu contoh lain selain daripada cikgu dalam slide ni. Contoh lain bagi kata ganda penuh. Tak kisahlah awak nak gandakan kata dasar sahaja ke ataupun awak nak gandakan kata dasar dan ditambah dengan imbuhan. Tak kisah. Janji kata ganda penuh. Cuba awak bagi saya contoh. Bintang-bintang. Okey, bintang-bintang. Kata dasarnya apa? Bintang. Baik. Contoh ayat? Bintang-bintang di langit itu kelihatan cantik sekali. Ya, betul. Okey. Pernah tak awak dengar tentang kata ganda semu? Pernah tak? Kata ganda semu? Pernah cikgu. Pernah. Pernah cikgu. Kata ganda semu ni juga dikategorikan sebagai kata ganda penuh. Okey. Contohnya perkataan kura-kura. Perkataan kura-kura ni kalau kita tak gandakan, dia akan jadi kura. Tak ada maksud. Jadi itu dikatakan kata ganda semu. Okey, faham ya? Ingat tak tadi? Faham cikgu. Ingat tak tadi masa cikgu tunjukkan gambar sayur tu tadi, ada yang sebut sayur mayur, ada yang sebut sayur-sayuran. Okey. Awak rasalah kan, awak fikir sayur-sayuran tu dia kata ganda penuh ke bukan? Ya atau bukan? Sayur-sayuran ni kata ganda berimbuhan. Berimbuhan. Awak yakin? Yakin. Okey, cikgu nak bagi awak nampak ya sebab cikgu tak nak awak keliru. Okey. Tadi cikgu dah bagi tahu awak kan. Bila dia penuh maksudnya depan ni dekat belakang ni pun kena dua-dua ada imbuhan kecuali bahagian sisipan ini. Okey, untuk yang lain kalau awak nak letak imbuhan depan belakang dua-dua kena ada imbuhan. Itu baru dikategorikan sebagai kata ganda penuh.
Okey. Untuk yang Ya, sayur-sayuran cikgu. apa? Siapa yang cakap tadi? Okey. Untuk sayuran, sekejap ya. Okey. Awak nampak dekat sini tadi ada imbuhan kan? Tu yang awak kata yang tu ganda penuh kan? Okey. Awak nampak tak kat sini? Sayur-sayuran. Penambahan imbuhannya hanya ada di belakang ini. Jadi ia bukan kata ganda penuh. Ia merupakan kata ganda separa. Jelas tak? Jelas, Kalau kata cikgu. ganda penuh, depan, belakang ni dua-dua kena ada imbuhan kecuali bahagian imbuhan sisipan. Okey. Seterusnya kata ganda separa. Okay. Gilvin, baca definisi ni. Kata ganda separa, definisi dia penggandaan yang melibatkan sebahagian sahaja kata dasar. Contoh kata dasar, Laki. Lepas digandakan apabila dia jadi digandakan dia jadi. lelaki. Okey, contoh ayat. Lelaki itu bernama Gilvin. Okay. Mana kata ganda separa pada ayat tersebut? Lelaki. Okey, betul. Untuk kata ganda separa ini, ada kata ganda separa yang tidak perlu meletakkan tanda sempang. Contohnya perkataan lelaki ini. Oh sekejap, dia kritik dulu. Maaf ya. Okey. Contoh yang memerlukan tanda sempang seperti yang cikgu sudah bagi tahu tadi. Perkataan apa? Ingat tak? Yang cikgu baru je terangkan sebentar tadi. Perkataan apa? Sayuran. Ingat ke tak? Baru je tadi cikgu sebut. Ada orang ke tak? Ingat, cikgu. Ingat. Kata ganda separa ni ada yang memerlukan tanda sempang. Contohnya sayur-sayuran tadi. Ada juga yang tak perlu tanda sempang. Contohnya perkataan lelaki. Setakat ni ada soalan? Ada soalan tak? Ada, cikgu. Apa? Kenapa lelaki tu dia jadi lelaki bukan laki-laki? Okey. Bila kita, asalnya kan kata dasarnya laki. Bila kita nak gandakan dia jadi lelaki. Sebab dia mengalami proses pelemahan. Jadi kita kena ambil huruf yang pertama iaitu L dan meletakkan E pepet selepasnya. Jadilah perkataan lelaki. Okey, contoh lain lagi cikgu bagi kura-kura. Kata dasarnya kura. Okey, bila kita nak gandakannya jadilah kekura. Kita tak sebut kukura, tak. Kita akan ambil huruf di depannya iaitu K dan kita letakkan konsonan E pepet. Faham tak setakat ni? Faham, cikgu? Faham cikgu? Okey, yang tadi tanya tu Jessica kan? Ya, cikgu. Okey, cikgu bagi contoh awak perkataan pohon. Cuba awak gandakan perkataan tersebut. Pohon jadi pepohon. Okey, betul. Maksudnya awak sudah faham ya. Gilvin, saya nak awak bagi satu contoh lain selain daripada yang cikgu sebut tadi untuk kata ganda separa. Jentik. Kata dasar dia jentik. Okey. Okey, setakat ni semua faham kan? Sebab kita nak pergi jenis yang terakhir dah ni. Semua jelas? Faham. Faham cikgu? Ada soalan mana je, okey? Okey, kita nak pergi ke kata ganda yang terakhir iaitu kata ganda berentak atau kata ganda berirama. Cikgu nak, siapa lagi yang belum baca? Fatim. Cikgu nak awak baca definisi proses tu.
Proses yang menggandakan kata dasar jenis kata nama mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar. Okey, contoh kata dasarnya Kuih, bila digandakan jadi. kuih muih. Okey, contoh ayatnya. Sungguh sedap kuih muih di gerai Makcik Aminah. Okey, mana kata ganda berentak di situ? Kuih muih cikgu. Okey, terima kasih Atin. Okey, bila yang berentak ataupun berirama ni maksudnya dia mungkin ada persamaan ataupun bunyinya memang tidak sama. Sebab tidak ada pengulangan konsonan, tidak ada pengulangan vokal seperti yang kita belajar masa ciri-ciri tadi. Dia ada pengulangan vokal, ada yang melibatkan pengulangan dan ada juga yang tidak melibatkan pengulangan. Okey. Cikgu Nazura, awak bagi satu contoh lain bagi kata ganda berentak atau berirama. Cala bala. Calar. Betul ke cikgu? Calar, balar. Okey. Jadi dia melibatkan pengulangan apa? Okey, awak tak nampak okey. Saya tolong type ya. Okey. Tadi Nazura kata calar, balar. Okey, maksudnya di sini ada pengulangan vokal apa ni? Vokal apa ni? Vokal A. Ya. Dalam Vokal A, cikgu. bentuk yang berirama ni dia ada pengulangan. Bintang pukang ke, sama sahaja. Okey, calar, balar. Okey, contoh ayatnya Nazura? Apa cikgu? Contoh ayat calar, balar tadi. Contoh ayat. Kereta ayah cala bala selepas adik bermain bermain di situ. Okey, terima kasih. Okey, cikgu rasa awak dah jelas. Tapi cikgu nak tanya awak jelas ke tak? Setakat ni okey ke tak? Okey, cikgu. Ada soalan ke tak? Jelas cikgu. Kalau awak ada soalan, awak tanya sekarang. Sebab cikgu nak mulakan aktiviti ni. Nanti cikgu nak uji awak. Ada soalan tak setakat ni? Tiada soalan. Okey, cikgu ulang balik ya. Kata ganda ni ada 3 jenis. Iaitu yang pertama, okey semua sebut kata ganda. Kata Kata ganda penuh. Okey, yang kedua kata ganda. Kata Ganda sarana. Yang ketiga kata ganda. berenama atau Irama. Okey. Sekarang ni cikgu nak buat aktiviti untuk kita capai objektif kita yang pertama tadi. Dalam objektif pertama tadi, cikgu dah bagi tahu awak. Cikgu akan tayangkan awak video dan awak kena mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 kata ganda. Kalau awak jumpa lebih, awak catat je lebih. Okey, awak keluarkan buku latihan dan pen awak. Okey, dah keluarkan? Dah bersedia dengan pen? Cikgu. Okey. Dah cikgu. Ingat ya, sekurang-kurangnya 3 kata ganda. Nampak tak YouTube ni? Nampak cikgu? Okey. Okey, fokus okey. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya akan memperdengarkan kalian dengan sebuah cerita pendek kanak-kanak yang bertajuk Sang Anak dan Sang Kura-Kura. Gunakan telinga anda dengan baik. Berikan perhatian ya.
suatu hari, sang kura-kura sedang berjalan perlahan-lahan mengambil angin pagi di rimba. Tiba-tiba datang seanak yang memang terkenal dengan haiwan yang paling pantas di rimba itu. Kura-kura, ada kau di sini. Mau ke mana kau? Kata seanak membuka bicara. Kau rupanya anak. Aku ingin bersiar-siar sahaja di rimba ini, kata sang kura-kura dengan perlahan. Sang anak pun berkata lagi, sang kura-kura, apakah kau ingin berlumba lari denganku? Sang kura-kura berkata, suka hati kaulah kura-kura, asalkan kau bahagia. Pada keesokan harinya, mereka pun berlumba dengan sang kancil menjadi pengadil mereka. Whistle pun dibunyikan. Wah! Mereka berdua bergegas untuk berlari. Setelah beberapa minit kemudian, sang anak berlari jauh di depan, manakala sang kura-kura ketinggalan di belakang. Dengan rasa mengantuknya, sang anak pun tertidur di bawah sebatang pokok yang rindang. Tanpa disedari, sang kura-kura sudah berlari di depan. Selepas beberapa ketika, sang anak pun terjaga dari tidurnya. Dia pun terus melanjutkan perjalanannya. Sesampainya sang anak ke garisan penamat, kelihatan sang kura-kura sedang menerima hadiah dan ucapan daripada haiwan-haiwan yang tinggal di rimba itu. Dengan perasaan malu, sang anak beredar pantas dari situ kerana tewas kepada sang kura-kura sambil diketawakan oleh penghuni rimba. Sang anak kalah. Macam mana? Jelas ke tak jelas video tadi? Jelas, cikgu. Jelas. Jelas ya. Okey. Awak dah senaraikan? Sudah. Sudah cikgu. Sudah, cikgu. Okey, cikgu akan tanya soalan awak lah. Oh tak, cikgu bunyi apa ni? Sekejap. Okey, cikgu nak awak sukarela. Siapa nak bagi tahu apa yang dia jumpa tadi? Cikgu buka pada semua. Siapa nak jawab? Cikgu, Okey, Batin. Awak jumpa apa tadi? saya jumpa perkataan cikgu. Cikgu minta 3, saya jumpa 4. Okey, bagus Batin. Yang pertama saya jumpa kura-kura. Okey, betul. Kedua saya jumpa perlahan-lahan. Okey. Yang ketiga saya jumpa tiba-tiba. Okey. Yang keempat saya jumpa cikgu bersia-sia. Okey, betul Fatin. Okey, yang lain ada nak jawab juga? Ada tak nak jawab juga? Saya cikgu. Okey, Atira silakan. Tadi saya dengar cikgu ada sebut kanak-kanak. Okey. Video ni dia melibatkan cerita sahaja. Di mana cikgu? Cuma bila dah start cerita tentang sang anak dan sang kura-kura tu, masa tu baru awak senaraikan. Bukan yang bahagian cikgu cakap hai, bukan yang tu. Faham cikgu. Saya dapat sama dengan Fatin. Sama, dapat 4 juga. Ya. Okay, cuba awak sebut. Kura-kura, Okey. perlahan-lahan, Okey lagi. tiba-tiba, Okey. bersia-sia. Okey, betul. Okey. Ini jawapannya. Ada tak yang jumpa selain daripada ni? Ada tak? Tak ada ya? Apa Gilpin? Macam dengan suara awak je ni? Apa? Saya tak dengar. Tak ada apa, saya jumpa sama dengan Tak ada slide. apa-apa. Okey. Tadi kan cikgu kan dah bagi awak tengok cerita pendek tu.
Cikgu bukan saja-saja je nak suruh awak tengok. Cikgu pun nak terapkan nilai kepada awak. Cikgu tak nak awak menilai seseorang tu dengan kelemahan yang dia ada. Sebab orang yang lemah tu tak semestinya selamanya dia lemah. Dan kita yang kuat ni tak semestinya selamanya kita kuat. Ada masa kita kuat, ada masa kita lemah. Jadi kita jangan merendahkan orang dan yang penting kita jangan berhenti berusaha untuk menjadi insan yang lebih baik dari masa ke masa. Okey. Awak dah tulis kan? Semua dah sempat tulis kan? 5 orang ni dah sempat tulis ke belum? Ke ada Sudah, lagi Cikgu. yang tak ada jawapan? Sudah, Cikgu. Sudah. Ya, semua dah tulis. Sebab kita nak guna perkataan ni untuk bina ayat. Okey. Awak tahu tak peta Aiting? Tahu tak peta Aiting tu apa? Dengar tak? Peta, saya tahu Tahu, peta Cikgu. buih. Apa? Saya tahu peta buih, cikgu. Okey, peta buih. Okey. Ada 8 jenis peta Aiting. Jadi, berdasarkan perkataan ni tadi ataupun kalau ada jumpa selanya pada ni, ketika ni betul, boleh juga awak pindahkan dalam bentuk peta Aiting. Ni ada 8 peta Aiting. Cikgu sarankan awak guna peta pokok lah. Kalau nak mudah, awak guna peta pokok. Awak pernah gunakan peta pokok ni? Pernah cikgu. Sudah, Cikgu. Awak kan dah ada sekurang-kurangnya 3. Ada yang dapat 4 tadi kan? Awak buat dulu peta Aiting tu, awak tulis perkataan yang awak jumpa tu. Lepas tu awak tulis jenis kata ganda yang awak jumpa tu dan awak tulis ayat bagi contoh contoh kata ganda tu. Faham tak arahan cikgu? Awak tulis perkataan kata ganda tu, jenisnya beserta ayat. Faham tak? Faham, Cikgu. Kalau awak jumpa 4, awak buat 4. Kalau jumpa 3 je, awak buat 3. Untuk ayat ni nanti, awak buat je untuk semua. Tapi untuk sekarang ni, cikgu nak awak buat satu sahaja dulu. Sebab nanti, habis kelas nanti, awak siapkan semua ayat tu dan awak akan hantar dalam grup WhatsApp kita. Okey, awak buat satu ayat sahaja dulu. Okey, cikgu akan tetapkan. Atira, awak buat ayat kura-kura. Fatin, awak buat ayat perlahan-lahan. Jessica, awak buat ayat tiba-tiba. Gilvin, awak buat ayat bersiar-siar. Dan Nazura, awak buat ayat sesampainya. Boleh? Boleh ke tak cikgu. boleh? Boleh, Boleh, Cikgu. Cikgu. Awak buat sekarang, saya bagi awak masa sekitar 2 atau 3 minit. Kalau ada dah siap, awak bagi tahu, okey? Kalau ada yang tak faham, awak tanya je sekarang, tak ada masalah. Cikgu, saya dah siap ayat. Wah, okey. Kalau macam tu, Gilvin, awak tolong type ayat awak dalam ruangan komen tu. Cikgu. Satu ayat sahaja. Letakkan pada ruangan komen. Okay, yang lain cepat. Siapa yang paling cepat, siapa yang ayat dia betul, ayat dia gramatis, tanda baca dia betul. Dia memang betul-betul faham macam mana nak guna kata ganda tu. Cikgu akan bagi hadiah nanti. Cepat-cepat. Siapa yang paling cepat dan tepat, cikgu bagi hadiah. Atira, Jessica, Gilvin, Nazura, Fatin. Jom. Apa dah letak pada ruangan komen. Satu ayat sahaja.
Wah, Nazura, Jessica, okey. Dia nak buka tak? Wah, panjang ayat ni bagus ni. Memang nampak awak sekarang ni tengah berada dalam tingkatan 4. Okey. Okay, baru 3 orang. Atirah dan Fatin je lagi kan? Okey, Fatin je lagi. Kita tunggu Fatin ya. Oh, Fatin pun dah. Okey. Nazura, mana Nazura? Nazura. Saya. Okey, baca ayat awak. Sesampainya ayah di hadapan pintu rumah, kami semua terus berlari memeluk ayah. Okey. Sesampainya tu, kata ganda jenis apa? Saya rasa separa. Sebab? Sebab dia ada perkataan kat depan tu. Ya, Sesampai. betul. Okey, seterusnya. Bagus ya Nazura. Jessica, baca ayat awak. Ya, cikgu. Okey. Pada suatu malam yang sepi, kami dikejutkan dengan kehadiran ular sawa yang datang secara tiba-tiba. Okey, perkataan tiba-tiba tu kata ganda jenis apa? Kata ganda penuh. Sebab? Sebab kalau yang pertama diulang tiba-tiba tu diulang penuh. Yang kedua, kalau tiba yang satu lagi tu dibuang, tiba tu ada maksud. Ya, betul. Okey. Seterusnya Gilvin. Giliran awak pula. Abu membawa anaknya bersiar-siar di taman permainan pada waktu petang. Okey, bersiar-siar tu kata ganda apa? Kata penuh tapi mempunyai imbuhan awalan ber. Maaf Gilvin, saya tak dengar. Kata ganda penuh tetapi mempunyai awalan ber. Okey. Betul. Sebab kalau siar je, mana ada maksud kan? Kalau tak bersiar-siar, baru betul dan dia ada imbuhan. Okey. Atirah? Saya telah melihat kura-kura di zoo negara. Okey, kura-kura tu kata ganda jenis apa ya? Kata ganda penuh. Sebab? Sebab di eja dia sama. Ada 4 huruf. Okey, betul. Okey, Fatin? Ali berjalan perlahan-lahan pulang ke rumah kerana kakinya sakit terpijak kaca ketika bermain dengan rakannya. Perlahan-lahan tu kata ganda jenis apa? Kata ganda penuh cikgu tapi ada imbuhan Okey, betul. Okey, nanti kalau yang perlahan-lahan tu tak payahlah awak jarakkan, okey? Gabungkan je. Nampak tak yang cikgu nak tunjuk ni? Nampak cikgu? Tak perlu jarak, rapatkan je. Okey, pemenang bagi aktiviti ini, Nazura. Okey, semua buka mic, kita bagi tepukan untuk Nazura. Wah, okey, tahniah Nazura. Terima kasih. Sama-sama. Okey. Selanjutnya. Sebenarnya tadi
Cikgu nak suruh awak buat ayat ni dan gilirannya menggunakan aplikasi Speakerwheel ni. Tapi kita tak ramai. Jadi kita baca mengikut ini sahaja. Okay. Tapi cikgu nak uji awak betul-betul ke awak faham. Okay. Cikgu akan gunakan juga Speakerwheel ni. Cikgu dah letak dah nama awak ni. Okay. Bila cikgu panggil nama awak nanti, cikgu nak awak sebut kata ganda mengikut jenis yang cikgu sebut. Apa-apa sahaja. Boleh tak? Boleh cikgu. Boleh cek. Boleh Cikgu nak uji awak ni, cikgu nak uji awak. Cikgu sebut je nama nanti, awak sebut apa-apa kata ganda yang cikgu nak mengikut jenisnya. Okey, kita mulakan. Okey, Atira. Okay, Atira, cikgu nak awak sebut contoh kata ganda bagi separa. Contoh perkataan bagi kata ganda separa. Tetamu cikgu. Apa? Tetamu. Tetamu? Ya, tetamu. Oh, tetamu. Okey, tetamu. Cuba awak bina ayat. Beberapa orang tetamu telah datang ke rumah saya minggu lepas. Okey, betul. Seterusnya. Okay, bersedia? Fatin. Okey, cikgu nak awak sebut kata ganda penuh. Satu contoh. Meja-meja cikgu. Okay, contoh ayatnya. Meja-meja di dalam kelas itu tersusun rapi. Okey, bagus. Seterusnya. Gilvin. Okay, cikgu nak awak sebut contoh bagi kata ganda berentak. Gotong royong, cikgu. Gotong royong. Contoh ayat? Penduduk di taman perumahan itu melakukan gotong royong pada petang Ahad. Okey, bagus. Okey, yang keempat. Jessica. Ya, cikgu. Cikgu nak awak bina kata ganda, cikgu nak awak bagi satu contoh kata ganda penuh tapi ada melibatkan penambahan imbuhan. Tak kisahlah awak nak letak imbuhan apa sekalipun, awalan ke, akhiran ke, akitan ke, sisipan ke, boleh. Asalkan kata ganda penuh. Sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Ya. Sayur-sayuran. Kan cikgu dah bagi tahu tadi. Sayur-sayuran. Bukan. Apa? Sayuran tu kategori mana? Kategori separa. Ya, separa. Cikgu nak penuh tapi ada imbuhan. Ketua-ketua. Ya, betul. Contoh ayat. Ketua-ketua kampung di kawasan di daerah Saratok sedang mengadakan mesyuarat tergempar. Wah, okey. Yang terakhir, Nazura. Okey, cikgu nak awak bagi cikgu contoh bagi kata ganda separa yang tidak melibatkan penggunaan tanda sempang. Nazura? Dedaun. Okey. Kata dasarnya daun. Okey. Cuba awak bina ayat guna perkataan daun. Pada musim luruh, dedaun mulai gugur di tanah. Okey, betul lah. Semua betul. Bagus-bagus. Okey. Kita dah main Speakerwheel.
Cikgu pun dah semak ayat awak. Okey. Sekarang ni cikgu nak uji awak lagi sekali. Awak pernah tak main kahut? Pernah kan? Pernah, cikgu. Okey. Sekarang ni awak boleh buka kahut. Nanti cikgu akan bagi awak kod untuk masuk. Okay. Awak buka dulu ya. Sekejap. Loading dah game pin tu. Okay, dalam permainan kahut ni ada soalan yang melibatkan, tu dah keluar 3602965. Okey. Nanti akan ada soalan yang melibatkan jawapan, 4 pilihan jawapan dan ada juga yang melibatkan jawapan hanya betul atau salah. Okey. 3 orang dah? Zura, Jessica, Gilvin, Afira. Okey. Tak apa ni. Saya faham awak ada masalah internet. Saya tunggu dulu ya. Cikgu. Tak apa, saya tunggu. Kalau awak boleh menguasai semua yang cikgu ajar hari ini, tak ada masalah. Tak mustahil awak boleh betul semua. Soalan cikgu ni mudah je. Tak susah pun. Okay, kita tunggu hati sekejap. Okey, kita mulakan pertilah masuk. 20 saat untuk setiap soalan. Wah, betul. Okay, soalan nombor 2. Jessica, padulah Jessica. Asyik yang ke atas je awak ni. Okey, soalan yang kedua. Betul ataupun salah? Wah, semua betul ni. 5/5. Okey. Jessica. Wah, Atirah sudah mengalahkan Jessica nampaknya. Soalan yang ketiga. Hai. 4. Siapa yang jawab 4 ni? Ingat tak tadi cikgu ada ajar awak 3 sahaja kata ganda. Ada pendapat yang kata 3, 4, 5, 6. Tapi untuk yang cikgu ajar hari ini ada 3 sahaja. Iaitu kata ganda penuh, kata ganda separa dan kata ganda berentak atau berirama. Okey, soalan yang seterusnya. Wah, Zura. Kata, alamak. Cikgu tak ada sebut pun kata ganda bermajmuk hari ni. Cikgu tak sebut pun. Cikgu baru je sebut tadi kata ganda penuh, kata ganda separa, kata ganda berentak. Mungkin awak tak baca perkataan kecuali tu. Okay. Gilvin mendahului. Soalan yang kelima. Betul atau salah? Okey, bagus. Sisi kata ganda ada tanda sempang. Tapi untuk kata ganda separa ada yang
perlu tanda sempang dan ada juga yang tak perlu. Baiklah. Wow, Zura. Boleh tahan. Soalan yang ke-6. Betul. Okey, buku-buku. Okey. Okey, bagus. Semua betul. Wow. Kedua terakhir. Bagus. Semua betul. Okey. Alhamdulillah kalau awak betul-betul faham topik pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Dah nak habis dah ni. Cikgu nak panggil seorang pelajar lelaki dan seorang pelajar perempuan untuk memberi rumusan apa yang awak belajar hari ini. Jadi tak lain tak bukan lelaki dalam kelas ni ada seorang sahaja. Okey, Dilvin ada tak? Ya, cikgu. Okey, apa yang awak belajar hari ini? Hari ini saya dah belajar 3 jenis kata ganda, iaitu kata ganda penuh, kata ganda separuh dan kata ganda berentak. Dan Okey. juga telah belajar membina ayat menggunakan kata ganda tersebut. Okey, bagus. Bagi rumusan pelajar perempuan pula, saya jemput mana-mana wakil perempuan yang suka rela untuk memberi rumusan pada hari ini. Siapa yang boleh bagi rumusan? Tak ada ke yang suka rela? Perempuan? Okay, cikgu panggil Atira. Atira masih ada? Ada cikgu. Apa yang awak belajar hari ini? Hari ini saya belajar kata ganda. Kata ganda ada 3 jenis, iaitu kata ganda penuh, kata ganda separa dan juga kata ganda berentak. Lagi? Saya belajar juga cara nak bina ayat menggunakan kata ganda. Okey, sama je. Okey. Cikgu nak simpulkan hari ini awak dah belajar definisi konsep, ciri-ciri, lepas tu awak dah belajar jenis kata ganda juga. Selepas awak belajar ketiga-tiga perkara ini, awak mengaplikasikannya dengan membina ayat. Okey. Bagi aktiviti kita pada PDP kali ini, bagi elemen kognitif, awak dapat memahami konsep dan jenis kata ganda dengan baik dan kedua-dua objektif pembelajaran kita pada hari ini tercapai. Okey, bagi sosial pula, awak semua mahir menggunakan kata ganda dalam kehidupan seharian. Okey, jangan lupa ya, selepas tamatnya kelas kita pada hari ini, awak kena hantar apa yang awak dah buat tadi. Tadi awak dah senaraikan kan? Apa kata ganda yang awak jumpa dalam video tadi. Awak pun dah buat peta writing, awak dah buat ayat. Jadi nanti awak hantar latihan tu dalam grup WhatsApp kita. Boleh tak? Boleh, cikgu. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Ada Boleh, soalan tak cikgu. sebelum kita menamatkan sesi PDP kita pada hari ini? Ada Ya soalan? ada. Ada. Dia ada cikgu. Okey, kalau tiada, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada awak kerana telah memberi fokus dari awal hingga akhir PDP kita pada kali ini dan terima kasih juga kerana menghadirkan diri. Okey, saya akhiri kelas kita dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum. Semoga berjumpa lagi. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu.